Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini apabila mengatakan bahawa mereka bunuh karakter PN. Yang mana tajuk itu juga saya lihat dalam kenyataan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa pelbagai tomahan tidak berasas dilemparkan kepada dirinya dan juga Perikatan Nasional yang dibuat berikutan usaha pembunuhan karya ataupun karakter dilakukan gabungan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Jadi daripada apa yang saya lihat, ini adalah berlanjutan daripada isu yang melibatkan RM600 bilion, yang mana beliau juga membuat satu penafian, yang mana saya lihat di laman Facebook beliau mengatakan bahawa tomahan yang dilemparkan kepada saya dan Bersatu kini tertumpuk pada dakwaan penyelewengan dana berjumlah 92.5 bilion, yang mana kononnya telah mengarahkan individu tertentu untuk mengutip 3% hingga 5% komisen daripada keseluruhan dana ini dan dimasukkan ke dalam akaun Bersatu. Jadi beliau mengatakan bahawa ini adalah satu andaian untuk memfitnah kononnya Bersatu mempunyai dana dalam pilihan raya berjumlah 4.5 bilion yang digunakan semasa PRU ke-15. So, daripada apa yang Tan Sri Muhyiddin ini katakan, apabila dia mengatakan bahawa mereka bunuh karakter PN, yang mana pada saya juga beliau menuduh kepada Pakatan Harapan ataupun kepada Barisan Nasional. Jadi, Tan Sri Muhyiddin Yassin harus ingat, Tan Sri Muhyiddin Yassin banyak membunuh kerjaya politik orang lain. Jangankan karakter sesebuah parti. Tan Sri Muhyiddin Yassin berasal daripada parti UMNO, yang mana dia cuba untuk membunuh pemimpin-pemimpin lain agar tidak boleh naik dan beliau hendak menjadi Perdana Menteri. Tetapi akhirnya kecundang sewaktu Barisan Nasional dan akhirnya beliau ditendang ataupun dibuang daripada UMNO. Begitu juga apabila berada dalam Pakatan Harapan, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengkhianati, cuba untuk membunuh karakter ataupun membunuh kerjaya Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya tidak menjadi Perdana Menteri. Ini urusan siapa? Ini adalah urusan Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana kegilaan dan kerakusan untuk menjadi Perdana Menteri. Ini dah jelas dan rakyat semua tahu. Jadi hari ini isu berkenaan dengan RM92.5 bilion yang mana beliau cuba membuat penafian ini. Pada saya, Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak perlu nak memperbetulkan benda dalam media sosial sebagai seorang ahli politik profesional yang begitu lama. Kerana kenyataan-kenyataan yang telah pun terdapat ataupun keluar daripada media yang dibuat oleh SPRM jelas mengatakan 5 orang saksi telah pun mengatakan bahawa berlakunya mereka mengutip 3 ke 5% daripada 92.5 bilion yang dikatakan sebagai komisen. Ini adalah satu yang kita lihat keluar dalam media, yang mana 2 pula pegawai eksekutif telah pun ditangkap. Apakah penafian ini yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin? Jika penafian ini, maka kita tidak perlu hendak menangkap mereka yang kita rasa telah pun mencuri harta negara, telah pun membuat keborosan ataupun telah pun membuat rasuah dalam negara ini. Jadi adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin nak melindungi penjenayah-penjenayah seperti mana perjuangan mereka yang mereka laungkan bahawa mereka nak hapuskan rasuah, nak hapuskan berbagai-bagai. Tetapi hakikatnya, ini yang sepatutnya Tan Sri Muhyiddin Yassin sokong. Bukannya Tan Sri Muhyiddin Yassin membuat penafian ataupun mengatakan ini satu tomahan. 92.5 bilion yang menjadi isu hari ini sudah jelas bahawa sudah berlaku 2 tangkapan kepada eksekutif. 5 saksi mengatakan mereka mendapat ataupun mengutip 3% hingga ke 5% komisen. Ini bukan kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri ataupun Menteri KDN ataupun daripada mana-mana sumber. Ini adalah daripada SPRM. Jadi bagaimana Tan Sri Muhyiddin Yassin hendak menuduh Pakatan Harapan ataupun nak menuduh Barisan Nasional cuba untuk membunuh karakter Perikatan Nasional itu? Kita rakyat semua tahu bahawa Perikatan Nasional cuba untuk membunuh karakter UMNO. Dia curi semua ahli parlimen UMNO untuk masuk dalam Bersatu. Dia curi semua ahli parlimen PKR masuk dalam Bersatu. Berapa keratlah ahli parlimen yang betul-betul orang pimpinan Perikatan Nasional itu. Ataupun dalam parti Bersatu itu.
Jadi tidak payah Tan Sri Muhyiddin Yassin nak bertolak dalih dengan isu yang seperti ini, karena rakyat bukan bodoh. Dan apa yang dia pertikaikan dalam isu ini, saya lihat dia berkata, ini adalah satu pembohongan maha dahsyat yang disandarkan kepada cerita rekaan atas rekaan penyelewengan dana 92.5 bilion. Itu adalah satu rekaan. Pembelanjaan fizikal di bawah pakej rancangan ekonomi bukan dalam bentuk projek yang boleh diselewengkan, tetapi sebahagian besar adalah pemberian tunai langsung kepada rakyat, direct cash transfer bagi bantuan prihatin nasional BPN, geran prihatin dan subsidi upah. Bagaimana dana ini boleh diselewengkan jika ia merupakan pemberian tunai langsung kepada rakyat. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa dalam isu penyelewengan dana 92.5 bilion ini, jelas dalam kenyataan media yang dikeluarkan oleh Ispraem mengatakan bahwa daripada 50 juta sehingga ke 500 juta adalah direct nego. Yang mana, bagaimana Tan Sri Muhyiddin Yassin ni menceritakan sesuatu yang dilihat oleh rakyat, ada betul ke ataupun penafian yang kita dikelirukan. Jadi ini yang kita lihat. Dan apa yang dia buat juga penafian di sini, kutipan komisen 3% ke 5% daripada pembelanjaan fizikal ini adalah juga rekaan. Bagaimana saya boleh kutip komisen daripada pembelanjaan ini? Adakah 10.6 juta rakyat yang menerima BPN memberi komisen kepada saya? Apakah 2.96 juta pekerja yang menerima subsidi upah memberi komisen kepada saya? Tentu tidak sekali. Ini penafian Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin, kamu boleh membohongi rakyat melalui media, tetapi ramai rakyat di luar sana bekerja sebagai audit, bekerja di jabatan kerajaan, bekerja di pejabat pembendaharaan, bekerja di sektor-sektor yang melibatkan bagaimana berlakunya kecurian wang rakyat ini melalui tender-tender terbuka, melalui open tender, melalui direct nego. Ini Tan Sri Muhyiddin Yassin cuba nak mengubah cerita ataupun cuba nak membohongi rakyat cara tahun 90-an. Saya sendiri berada dalam jabatan kerajaan, mengikuti ataupun berada di dalam hal-hal pembelian, hal-hal bajet, hal-hal yang melibatkan bagaimana direct nego ini berlaku, bagaimana open tender ini berlaku. Jadi, tidak payah Tan Sri Muhyiddin Yassin nak kelirukan rakyat luar sana. Berbagai cara. Syarikat dami lah. Sebab itu dulu apabila saya berada di Kementerian Pertahanan, waktu itu, zaman saya dahulu lah, bukan hari ini, saya tidak nak bersekongkol dengan perkara-perkara seperti ini, maka keputusannya adalah lebih baik saya berhenti. Sebab itu, saya kata, lubuk untuk mencari duit dulu adalah Kementerian Pertahanan. Jadi hari ini saya harap perkara itu dihentikan. Kerana ini duit rakyat. Pemborosan besar di situ. Tan Sri Muhyiddin Yassin juga berada dalam sebagai Menteri KDN dan berbagai-bagai menteri. Berapa banyak sudah sebelum ini Tan Sri Muhyiddin Yassin buat. Jadi kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin membuat penafian, tidak apa. SPRM ada. Undang-undang kita ada. Kalau tidak buat, juga janganlah takut. Jadi, isu yang melibatkan 92.5 bilion ini, biar SPM siasat, Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak payah nak tiap-tiap hari buat kenyataan media yang menafikan begitu. Kalau rasa diri betul, pergi jumpa SPM, buat ataupun saman. Habis cerita. Itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih.